Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di PDPR di minggu yang ke-6 ini. Minggu yang ke-6 ni kita dah habis bab 1, jadi kita akan masuk pula bab 2 iaitu mengenai sel. Okey. Subtopik 2.1 ni sel, struktur, fungsi dan organisasi. Kita akan tengok satu persatu mengenai bab subtopik 2.1. Okey, sebelum kita ke pembelajaran yang lebih lanjut, kita kena tahu dulu apa itu sel. Okey, sel ialah benda hidup. Ialah unit asas bagi benda hidup. Okey, benda hidup daripada unit asas yang dikenali sebagai sel. Okey, jadi tubuh badan kita yang complicated ni, yang kompleks ni, yang Allah cipta dekat kita ni, asas dia terbina daripada sel. Contoh lain kalau kamu boleh nampak rumah banglo yang tersergar indah, besar saiznya. Nak bina rumah yang sebegitu besar, asasnya mestilah batu bata yang disusun cantik. Okey, batu bata yang disusun. Okey, sama juga dengan badan kita, tubuh badan kita, benda-benda hidup. Okey, tak kisahlah sekecil-kecil benda hidup ataupun sebesar-besar benda hidup, asasnya adalah sel, mesti terbina daripada sel. Okey, siapa saintis yang pertama kali menemui sel? Okey, saintisnya bernama Robert Hooke. Pada tahun 1665, Robert Hooke telah menggunakan mikroskop ringkas yang dicipta oleh beliau untuk memerhatikan sekeping gabus. Jadi sekeping gabus ni dulu gabus terbina ataupun dibuat daripada tumbuh-tumbuhan. Dia perhatikan kepingan gabus ni di bawah mikroskop yang dia cipta sendiri. Jadi dia boleh nampak terdapat banyak kotak-kotak kecil dalam gabus itu. Kotak-kotak kecil itu Robert Hooke namakan sebagai sel. Okey. Jadi sel dia akan mengalami proses pembahagian sel. Sel menjalani proses pembahagian untuk membentuk sel-sel baharu dan menggantikan sel-sel yang rosak. Proses ini kita namakan sebagai proses mitosis. Satu sel tunggal akan menjadi dua sel berasingan dan seterusnya. Satu membahagi jadi dua, dua membahagi jadi empat, empat membahagi jadi berapa? 4, 2, 4, 6, 8. 8 membahagi lagi menjadi 16 dan seterusnya. Dia akan jadi sel yang sangat banyak. Tujuan dia untuk apa? Untuk membentuk sel-sel baharu ataupun menggantikan sel-sel yang telah rosak. Okey. Proses mitosis tadi, proses pembahagian sel tadi sepatutnya berlaku dalam satu keadaan yang terkawal. Tapi jika pembahagian sel tidak terkawal, dia akan membentuk sel kanser. Dalam keadaan terkawal, sel membahagi secara normal. Okey. Dia boleh sel-sel yang terbahagi itu kita boleh guna untuk hasilkan sel baharu ataupun untuk gantikan sel yang telah rosak ataupun untuk pertumbuhan dan sebagainya. Tapi jika pembahagian sel tadi tidak terkawal, dia akan menjadi sel kanser. Okey, kanser terbentuk apabila sel normal membahagi secara berterusan tanpa kawalan. Contoh seperti dalam gambar yang kamu nampak, sel lain membahagi secara normal, tapi sel kanser ni dia membahagi tanpa kawalan sehingga dia membentuk satu tumor dan tumor ini akan menjadi sel kanser. Okey. Boleh nampak dalam gambar tu. Okey, ini adalah gambar-gambar proses mitosis lah, proses pembahagian sel daripada satu terbahagi membahagi menjadi dua. Okey, membahagi jadi dua. Dua akan jadi 4 dan seterusnya. Okey, fungsi struktur sel haiwan. Okey, sel tadi, yang cikgu sebut sel tadi, Robert Hooke melihat gabus, dia nampak kotak-kotak kecil yang dinamakan sel. Sel gabus tadi itu adalah sel tumbuhan sebab gabus dihasilkan daripada tumbuhan. Okey, tapi selain pada sel tumbuhan, kita ada juga sel haiwan. Jadi ada dua jenis sel lah untuk benda hidup. Sebab benda hidup pun ada dua, tumbuhan dan haiwan. Jadi sel pun ada dua, sel haiwan dan sel tumbuhan. Yang kita tengok yang dalam gambar yang cikgu nak tunjuk ni, ini adalah sel haiwan. Okey, sel haiwan senang saja. Tidak mempunyai bentuk yang tetap, dia boleh jadi bulat dan sebagainya. Dia terdiri daripada lapisan paling luar ni. Okey, garisan paling luar ni, ini adalah membran sel. Okey, yang bulatan luar ni, garisan luar ni,
Ini namanya adalah membran sel. Okey. Apa fungsi membran sel? Kita tengok situ. Mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Umpama pagar yang bertutup. Okey, apa-apa bahan nak masuk ataupun nak keluar daripada sel kena melalui membran sel. Sama ada membran sel benarkan bahan tersebut masuk ataupun membran sel tak benarkan bahan tu masuk, bergantung kepada membran sel. Bahan nak keluar pun sama. Okey, membran sel benarkan ia keluar ataupun tidak bergantung kepada membran sel. Membran sel yang akan kawal, sebab tu dia berada di lapisan paling luar. Okey, kemudian kita ada ni. Namanya adalah mitokondria. Dia berlipat di dalamnya tu, berlipat-lipat macam tu. Namanya adalah mitokondria. Mitokondria menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Jadi kita nak buat apa-apa benda pun memerlukan tenaga. Jadi mitokondria lah yang akan menghasilkan tenaga untuk membolehkan tindak balas berlaku. Okey. Di tengah ni, yang merah ni, tengah-tengah ni, ini namanya nukleus. Okey, nukleus. Perhatikan ejaannya betul-betul. Membran sel, mitokondria, nukleus. Fungsi nukleus mengawal keseluruhan aktiviti sel. Umpama kalau tubuh badan kita, yang mengawal tubuh badan kita adalah otak. Kalau sel adalah nukleus. Mengawal keseluruhan aktiviti sel. Mengandungi kromosom yang terdiri pada asid deoksiribonukleik ataupun dikenali sebagai DNA yang membawa maklumat genetik. Okey, genetik bapa, genetik ibu, okey, dapat kepada anak kita ni, okey, menyerupai sama ada kita mendapat ciri ibu ataupun ayah, bapa, dia akan maklumat tu disimpan di dalam nukleus. Okey, di dalam DNA yang ada di dalam nukleus. Okey. Dan sitoplasma. Sitoplasma ni ruang-ruang kosong yang ada di sini, di dalam sel kita ni. Okey. Tempat di mana mitokondria nukleus berada ni, nama dia adalah sitoplasma ni. Yang mana ruang-ruang kosong ni namanya adalah sitoplasma. Bertindak sebagai medium tindak balas kimia berlaku. Okey, ini adalah gambar yang lebih dekat lah. Okey, gambar yang lebih details mengenai membran sel. Senang saja, kamu tengok je lah fungsi dia tu, mengawal pergerakan bahan keluar dan masuk ke dalam sel. Ini pula adalah gambar yang lebih detail mengenai mitokondria. Tujuan fungsi dia menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Okey, itu pula adalah sitoplasma untuk medium tindak balas kimia berlaku. Ini adalah nukleus yang cikgu tunjuk tadi, tengah-tengah sel tadi. Nukleus mengawal keseluruhan sel, mengandungi kromosom yang terdiri pada asid deoksiribonukleik ataupun DNA. Ini DNA kita ada kat sini. Ni. Ini adalah kromosom. Di dalam kromosom ni ada DNA. DNA ini mengandungi maklumat genetik kita. Okey, maklumat genetik yang boleh diwariskan kepada cucu cicit kita nanti. Okey, ini pula adalah fungsi struktur sel haiwan. Ini adalah sel tumbuhan. Okey, ini adalah sel tumbuhan. Sel haiwan cikgu dah terang tadi. Ini adalah fungsi struktur sel tumbuhan. Okey. Sel tumbuhan pun sama, ada beberapa organel yang ada pada sel haiwan, dalam sel tumbuhan pun ada, tapi ada bertambahan beberapa struktur organel yang sel tumbuhan ada, sel haiwan tak ada. Okey, kita perhatikan kat sini. Nukleus sel haiwan ada. Okey, sel tumbuhan pun ada dan fungsinya sama. Sitoplasma, sel haiwan ada, sel tumbuhan pun ada. Fungsi sama macam cikgu terang tadi. Mitokondria, sel haiwan ada, sel tumbuhan pun ada, fungsi sama. Okey, membran sel, sel haiwan ada, sel tumbuhan pun ada, fungsi pun masih lagi sama, mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel. Yang tiada dan hanya ada di dalam sel tumbuhan, tiada pada sel haiwan, ada pada sel tumbuhan, adalah kloroplas. Ini yang membezakan kenapa sel tumbuhan hijau boleh
tumbuhan hijau boleh hasilkan fotosintesis. Haiwan tidak boleh melakukan proses fotosintesis kerana tumbuhan hijau mempunyai kloroplas. Okey, kloroplas ni perhatikan dia ada kloroplas di dalam ni. Okey. Menyerap tenaga dalam kloroplas ada klorofil, dia boleh menyerap tenaga cahaya untuk buat proses fotosintesis. Okey. Kemudian kita ada ni vakuum, memberikan sokongan kepada sel apabila dipenuhi subsel. Vakuum, okey, ini membantu apabila tumbuhan berada di kawasan yang panas terik, dia tak boleh nak cari tempat teduh macam haiwan. Okey, dia hanya boleh tegak di situ sahaja. Jadi nak mengelakkan dia daripada mengalami kelayuan, kekeringan, sebab dia ada vakuum. Okey, memberikan sokongan pada sel apabila dipenuhi oleh subsel. Okey, kemudian dia ada tadi vakuum. Dinding sel. Ni pun tak ada pada sel haiwan tapi ada pada sel tumbuhan. Dinding sel memberikan sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel. Sebab tu tadi Robert Hooke apabila dia melihat gabus di bawah mikroskop, dia nampak bilik-bilik kecil yang tidak berubah bentuknya. Bilik-bilik kecil itu sebenarnya kotak-kotak kecil itu adalah sel tumbuhan yang empat segi yang dia nampak tu, itu adalah dinding sel yang kuat yang memberi perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel. Okey, jadi nukleus sama seperti sel haiwan. Nukleus sel haiwan, sel tumbuhan ada. Sitoplasma sel haiwan, sel tumbuhan ada. Mitokondria sel haiwan, sel tumbuhan ada. Membran sel pun sel tumbuhan, sel haiwan ada. Ada tambahan 3 lagi struktur yang tiada pada sel haiwan tapi ada pada sel tumbuhan, iaitu kita ada kloroplas. Sel tumbuhan ada kloroplas, sel tumbuhan ada vakuum dan sel tumbuhan ada dinding sel. Okey, ini adalah mitokondria sama macam yang cikgu tunjuk dalam sel haiwan tadi. Sitoplasma bertindak balas sebagai media tindak balas kimia berlaku sama. Cikgu ulang sikit ni. Mitokondria menghasilkan tenaga untuk tindak balas sama seperti sel haiwan. Sitoplasma bertindak sebagai medium tindak balas kimia berlaku sama seperti sel haiwan. Membran sel mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel sama seperti sel haiwan. Sel tumbuhan pun ada. Nukleus sama juga seperti sel haiwan dan sel tumbuhan. Kawas keseluruhan aktiviti sel mengandungi kromosom terdiri pada asid deoksiribonukleik DNA yang membawa maklumat genetik. Okey, ni dalam ni ada kromosom. Okey, dalam kromosom ni ada DNA. Yang ni adalah kloroplas, yang tadi tak ada di dalam sel haiwan, tak ada kloroplas, tapi dalam sel tumbuhan ada kloroplas. Apa tujuan dia? Menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Seperti yang kamu boleh nampak warnanya warna hijau kerana kloroplas ni adalah pigmen yang berwarna hijau. Jadi sebab itu dia memberikan warna kepada tumbuhan, sebab itu tumbuhan berwarna hijau. Okey. Ini adalah vakuum. Vakuum memberikan sokongan pada sel apabila dipenuhi oleh subsel. Okey. Dan ini adalah dinding sel. Mana kalau kamu perhatikan dinding sel ni, kalau tadi sel haiwan paling luar adalah membran sel, untuk sel tumbuhan paling luar ni adalah dinding sel. Ni dinding sel. Dinding sel, yang ini dalam tu barulah membran sel. Okey. Jadi yang paling luar adalah dinding sel. Kemudian barulah membran sel. Kalau sel haiwan tiada dinding sel, terus membran sel. Okey. Apa tujuan dinding sel? Memberikan sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel. Jadi kita boleh nampaklah perbezaan tadi yang daripada apa yang cikgu terangkan. Kita boleh tengok pada kita punya peta Eyting ni. Okey, kita tengok perbandingan, persamaan dan perbezaan. Yang tengah ni persamaan. Sel haiwan, sel tumbuhan, persamaannya ada nukleus. Okey. Ada nukleus, ada membran sel, ada sitoplasma, ada mitokondria. Sel haiwan, sel tumbuhan, kedua-duanya mempunyai nukleus, membran sel, sitoplasma, mitokondria. Sel haiwan, sel tumbuhan ada dinding sel, ada kloroplas, ada vakuum, jadi dia ada bentuk yang tetap. Untuk sel haiwan tiada dinding sel, tiada kloroplas, tiada vakuum, tiada bentuk tetap. Okey? Boleh faham ke yang ni?
Okey, kita masuk sedikit kepada organisma unisel dan organisma multisel. Ini pun tak terlalu kompleks, tak terlalu rumit, senang saja untuk faham. Organisma maksudnya benda hidup. Ada dua jenis, organisma unisel, organisma multisel. Organisma unisel bermaksud dia hanya ada uni itu satu. Dia ada satu sel sahaja. Manakala organisma multi itu maksudnya banyak. Okey, organisma multisel dia ada banyak sel. Jadi kat cikgu harap kamu fahamlah, unisel satu sel, multisel organisma benda hidup yang ada banyak sel. Okey, tadi cikgu kata awal-awal tadi cikgu kata benda hidup mesti terdiri daripada sel. Okey, sel adalah unit asas sebagai benda hidup. Mesti ada sel, tapi bilangan sel tu berapa? Kalau selnya hanya ada satu, kita panggil dia organisma unisel. Kalau selnya ada banyak, lebih daripada 1, 2, 3 juta sekalipun, itu kita panggil sebagai organisma multisel. Okay, contoh kat sini. Kita tengok sini, walaupun organisma unisel terdiri pada satu sel sahaja, organisma itu boleh jalankan semua proses kehidupan. Dia boleh melakukan pertumbuhan, dia boleh membiak dan sebagainya dengan hanya menggunakan satu sel. Okey, sebab itu kita panggil dia sebagai organisma unisel. Okey, organisma unisel. Okay, boleh nampak gambar kat situ. Sebenarnya organisma unisel ni saiznya kecil lah, mikroskopik. Nak tengok mesti menggunakan mikroskop. Okey. Contoh organisma unisel dalam alam haiwan ialah ameba dan paramecium yang hidup di kawasan berair. Ameba dan paramecium ni kan nak dapat dia di dalam kolam air tawar. Okey, euglena mempunyai ciri-ciri tumbuhan dan haiwan. Okey. Euglena boleh membuat makanan sendiri dengan cahaya matahari seperti tumbuhan dan bergerak seperti haiwan. Kenapa dia boleh buat makanan sendiri? Kerana dalam euglena dia ada kloroplas. Okey, itu yang menyebabkan dia mempunyai ciri tumbuhan. Tapi euglena juga dia boleh bergerak. Jadi dia ada dua ciri. Dia ada ciri tumbuhan, dia ada ciri haiwan. Sebab kalau haiwan ni dia boleh bergerak. Okey, contoh organisma unisel dalam alam tumbuhan pula ialah Chlamydomonas. Chlamydomonas pun sama, dia ada kloroplas dan dia boleh buat fotosintesis. Okey, ini adalah gambar-gambarnya. Okey, contoh cikgu kata ameba dan paramecium tadi. Ini adalah ameba. Okey, ameba dan ini adalah bentuk bagi paramecium. Ameba tidak mempunyai bentuk yang tetap, dia boleh berubah-ubah bentuk dia. Manakala paramecium bentuknya lebih kepada hampir macam kalau budak-budak cikgu, anak-anak murid cikgu suka sebut slipper. Macam slipper Jepun. Okey, dan dia ada banyak bulu-bulu halus kat luar-luar ni, okey, untuk pergerakan. Okey, ini kita panggil dia cilia. Okey, kalau bulu-bulu halus yang banyak ni kita panggil dia sebagai cilia. Untuk bergerak. Ameba bergerak macam mana? Bergerak juga dengan cara ubah bentuk badan dia ni. Dia akan bergerak. Okey. Yang ni adalah euglena. Euglena ni yang cikgu kata tadi ada dua ciri. Dia ada ciri tumbuhan, ciri haiwan. Dia ada ciri tumbuhan sebab dia ada kloroplas, dia boleh buat fotosintesis, dia boleh buat makanan sendiri. Dan dia ada juga ciri haiwan sebab dia ada flagellum. Flagellum ni. Okey, dia boleh kibahkan flagellum tu dan dia boleh bergerak seperti haiwan. Manakala Chlamydomonas pula dia adalah tumbuhan. Okey, dan kamu boleh nampak warna hijau tu dia ada mengandungi kloroplas, juga boleh melakukan proses fotosintesis. Okey, ameba, ni contoh-contoh unisel lah. Ameba, paramecium, euglena dan Chlamydomonas. Kalau organisma multisel ni pula banyak. Kita sendiri mempunyai banyak sel. Jadi kita, manusia adalah organisma multisel. Mempunyai sel yang banyak. Contoh manusia, muka, Spirogyra, hidra. Okey, kucing, pokok bunga raya, pokok bunga matahari, anjing, burung, ikan. Semua ni adalah organisma multisel. Okey, contoh-contoh organisma multisel lah manusia. Okey. Ini adalah mukor. Mukor ni kita boleh perhatikan kalau kamu ada roti gardenia ke yang dah expired, kamu biarkan lama-lama, kamu akan nampak tumbuh kulat. Okey, kulat tu kita panggil dia sebagai kulapuk roti. Kalau kamu perhatikan gunakan ataupun bawah mikroskop lah lebih jelas, kamu akan nampak lah kulapuk roti tu bentuk dia macam mukor tu lah. Kulapuk roti tu mukor lah.
Okey, mukor. Dia walaupun dia kecil tapi dia mempunyai banyak sel. Jadi mukor ni kita panggil sebagai organisma multisel. Okey. Yang ni adalah Spiro. Ini adalah Spirogyra. Spirogyra adalah organisma multisel. Dia ada banyak sel tapi dia mempunyai kloroplas. Dia boleh buat makanan sendiri. Dia boleh buat proses fotosintesis. Okey, ini adalah Hydra, tinggal di dalam air. Okey, ini pun multisel, banyak sel. Ini kita tahulah pokok bunga matahari. Okey, dia ada banyak sel juga. Jadi pokok bunga matahari ada organisma multisel. Kucing pun sama, organisma multisel. Okey, itu sahaja, sikit saja slide saya hari ni. Maaf kalau suara tidak berapa nak jelas sebab tak berapa nak okey sikit. Tak apa nak sihat hari ni, tapi tak apalah. Harap dengan penyampaian cikgu hari ni murid faham. Okey, kalau tak faham bila-bila masa boleh WhatsApp dan tanya saya. Cumanya mungkin saya akan ambil masa. Kalau saya tak balas on the spot tu maknanya saya ada kerja, sebab tahu kan saya sekarang tengah mengawal peperiksaan. Jadi selepas itu insya-Allah ada masa saya akan reply. Jangan risau, tanya aja kalau ada apa yang tak faham. Okey, itu sahaja untuk PDPR kita kali ini. Okey, ini untuk video pengajaran. Selepas tonton video pengajaran ni ada tugasan untuk kamu jawab soalan-soalan dalam bentuk Google Form yang cikgu dah sediakan. Okey, untuk soalan Google Form berkenaan subtopik yang cikgu dah ajar ni, ada cikgu selitkan, attachkan sekali link untuk YouTube. Pastikan kamu tonton dulu link-link untuk YouTube tu, okey, supaya lebih faham. Okey, jadi kamu bila dah faham, bila kamu jawab soalan-soalan tu, kamu takkan ada banyak masalah. InsyaAllah kamu akan dapat jawapan yang betul. Okey, itu kita akan buat selepas ni. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.